Soalan pertama, apakah yang anda faham ataupun yang dimaksudkan dengan kejadian alam? Kejadian alam adalah alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya sangat luas dan kita sebagai manusia tak tahu betapa luasnya alam yang diciptakan oleh Allah ni. Bumi adalah salah satu kejadian alam yang diciptakan. Alam ada dua maksud. Okey, satu alam semesta, dua bumi. Alam semesta adalah satu hamparan atau ruang yang sangat luas yang tidak diketahui atau tidak dapat dibayangkan luasnya. Kedua, bumi. Bumi adalah salah satu bahagian dari alam. Dengan bumi berhubung erat dengan terbentuknya alam semesta. Alam ini merupakan ciptaan Allah yang memberi manfaat kepada hamba-Nya. Contohnya macam pokok-pokok yang hijau, pemandangan indah sekarang ni. So itu membuktikan kekuasaan Allah SWT. Soalan kedua, siapakah yang berhak dalam mengekalkan kesejahteraan kejadian alam? Manusia, kerana manusia adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia kerana manusia mempunyai akal untuk menjaga ciptaan Allah dengan sempurna. Kita sudah maklum yang bahawa ciptaan alam semesta, alam kejadian alam ni semuanya Allah SWT. So saya percaya yang bahawa yang memelihara alam semesta ni Allah SWT juga. Sebab kalau kita jaga macam mana pun sekalipun pantai ni jaga kebersihan, tapi kalau Allah kata nak hancurkan sekejap mata, dia hancur juga. Sebab apa? Sebab kun fayakun. Soalan ketiga, Okey. menyatakan bagaimana manusia menjalankan tanggungjawabnya terhadap Allah SWT dalam memelihara kejadian alam. Sebagai manusia, kita mestilah menjalankan tanggungjawab sebagai penjaga kejadian alam seperti menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan persekitaran, tempat tinggal, tempat kerja, sekolah dan sebagainya. Selain itu, kita juga mestilah memanfaatkan sumber yang ada dengan sebaiknya supaya generasi akan datang dapat menggunakan kejadian alam ini juga. Dan yang ketiga adalah kita mestilah tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang seperti pembalakan haram, pembuangan sisa-sisa di sungai, di laut dan sebagainya. Tanggungjawab manusia terhadap alam untuk memelihara kejadian alam ialah pokok sebagai contoh, menanam semula pokok supaya banyak pokok di alam semesta dan manusia dapat berlindung dengan pokok daripada kepanasan. Okey, tanggungjawab manusia untuk memelihara alam semesta ataupun kejadian alam ni ialah kita menikmati kejadian alam. Contoh macam sekarang lah kita kat pantai, so benda tu buat kita, bila kita kat pantai kita cakap subhanallah, benda tu kan kita menunjukkan bahawa kita mentaati perintah Allah dan kita memelihara dan menghayati kejadian alam. Okey, soalan nombor 4, apakah hikmah yang boleh didapati berdasarkan kepada kejadian alam ini? Antara hikmah yang kita dapat daripada kejadian alam ini adalah manusia sangat bergantung kepada kejadian alam seperti tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan, haiwan sebagai sumber makanan manusia, juga sebagai ubat-ubatan kepada kehidupan, hujan sebagai sumber rezeki dan pelbagai lagi hikmah yang kita boleh dapat daripada kejadian alam ini. Hikmah yang boleh didapati adalah kejadian alam yang Allah ciptakan ini merupakan satu nikmat yang perlu disyukuri oleh manusia dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Okey, hikmah yang kita dapat daripada kejadian alam yang Allah ciptakan sekarang ialah contoh terdekat lah. Saya memang contoh ni, pantai. Okey, hikmah dia, pantai ni bukan sekadar untuk keindahan alam, bukan untuk illustration, tapi kita boleh tengok hikmah rezeki. Iaitu tengoklah nelayan-nelayan tu, bot-bot tu, Diorang mencari rezeki diorang dengan ikan, dengan kejadian alam, ikan-ikan kat laut tu. So diorang menghayati, menggunakan keindahan alam ni dengan pelbagai bentuk
hikmah ni. Contoh macam rezeki. Okay, soalan kelima. Pada pandangan anda, mengapakah bencana alam merupakan satu peringatan buat manusia daripada Allah SWT? Pada pandangan saya, bencana alam adalah peringatan buat manusia kerana ingin menyedarkan kita sebagai manusia adalah hanya makhluk yang selemah-lemah dan Allah sahaja yang berkuasa di muka bumi ini. Ia juga menunjukkan bahawa alam yang diciptakan ini adalah hak milik Allah sepenuhnya dan bukan hak milik manusia. Pada pandangan saya, kenapa Allah turunkan bencana alam sebagai satu peringatan kepada manusia kerana manusia tidak bersyukur dengan terciptanya alam yang indah ini. Sebagai contoh, tanah runtuh kerana sikap manusia yang tamak untuk mendapatkan tanah dalam pembinaan. Sebab itulah Allah turunkan bencana kepada manusia kerana manusia hamba yang lemah. Okey, menurut pandangan saya, manusia ni ada satu sifat leka pada diri diorang. Walhal saya sendiri pun ada sifat leka. Kadang-kadang kita macam mempersiakan kejadian alam. Contohlah macam orang buat parti dekat tepi pantai. Diorang tak sedar yang bahawa bila-bila masa je Allah boleh tarik kejadian dia dan keindahan dia. So sifat apa yang bencana alam yang datang tu hanya Allah untuk memperingati hamba-Nya supaya ingat bahawa dia tu yang mencipta kejadian alam dan dia boleh memusnahkan bila-bila masa saja. Jadi kat sini bahawa bencana alam tu bukan sebab Allah benci kat hamba, tapi Allah sayang nak sangat hamba dia ingat balik dekat dia supaya hamba dia berada di jalan yang benar. Macam itulah. So bencana alam ni adalah satu peringatan kecil untuk manusia di hamba-hambanya di dunia.